Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kisah peperangan Khaybar yang berlaku di zaman Nabi SAW. Khaybar ni satu daerah di Arab Saudi terletak di utara Madinah. Lebih kurang dalam 100 km lebih. Bandar yang berkota, berlaku tempatan orang Yahudi di situ selepas mereka dihalau dari Madinah, dan termasuk dalam peta Israel Agung. Rancangan Israel nak takluk negara Arab ni termasuk Khaybar, daripada Nil sehingga Furat. Nil di Mesir, Furat, Euphrates di Iraq. Itu dianggap negara dia. Daripada Laut Mediterranean sehingga Yambuk. Yambuk ni di utara Madinah, di selatan Madinah. Madinah termasuk wilayah yang Yahudi nak ambil tu. Termasuk Khaybar, dia anggap negara dia. Itu tengah kita pandangan. Sebab ada ni kerajaan nak iktiraf negara Israel ni. Padahal dia tak baca perkara macam ni. Bukan dia nak buat negara Israel saja, dia nak besarkan negara itu sekurang-kurangnya, termasuk Madinah, Yambuk, termasuk Khaybar ini. Dia masih ingat Khaybar ni ditawan oleh Islam. Khaybar mempunyai pertahanan yang teguh, mengandungi dua bahagian. Salah satu daripadanya mempunyai 5 kota, iaitu kota Naim, kota As-Sa'bu bin Mu'ad, kota Az-Zubair, kota Ubay, dan kota An-Nizar. Yang satu lagi mempunyai 3 kota, Al-Qamus, kota Al-Watih, dan kota As-Salalim. Nama kota dia. Di samping itu, terdapat kubu kecil. Kekuatan mereka yang utama terletak pada bahagian yang pertama. Ini benteng pertahanan. Quran pun sebut, orang Yahudi ni tak berani berperang melainkan di balik kota. Mereka sangat penakut sebenarnya. Mada tentera Islam memulakan serangan di kota Naim, iaitu kota yang paling kuat dan paling penting. Kota ini dikepalai oleh seorang pahlawan Yahudi bernama Murahib, yang boleh menandingi 1000 orang. Hebat. Pendekar Yahudi. Dia boleh lawan 1000 orang. Kehebatan dia. Apa ilmu dipakai tak tahu. Memang orang Yahudi ni terkenal dengan sihir, terkenal macam-macam. Apabila sampai di kota itu, Ali radhiyallahu anhu mengajar orang-orang Yahudi menganut Islam. Sayyidina Ali yang memegang bendera Islam, ikut arahan Nabi SAW. Jangan serang lagi. Ajak mereka masuk Islam. Mereka menolak, bahkan mereka keluar untuk bertempur. Setelah berada di medan, tiba-tiba ketua mereka yang bernama Murahib itu mencabar sesiapa yang berani dengan melawannya, dengan berkata, akulah pahlawan yang terkenal di Khaybar bernama Murahib. Pahlawan yang pernah diuji. Sila, siapa nak lawan aku? Tiba-tiba tampil Amir bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu untuk menentangnya. Seorang sahabat berani. Amir bin Al-Aqwa mancip, lawan. Berkata, akulah Amir, seorang pahlawan yang dikenali juga di Khaybar, kata dia. Pahlawan yang pernah mengharungi peperangan. Sila. Lalu keduanya bertempur, satu lawan satu. Oleh kerana pedang Amir lebih pendek, pedang dia pendek, pedang Amir ini, menyebabkan dia tersilap tetuk. Dia silap tak kena, dan senjatanya sendiri mengenai dirinya, menyebabkan dia gugur syahid. Kena dia gugur syahid. Rasulullah SAW bersabda, untuknya 2 pahala, Nabi kata. Mengikut dalam kitab mengatakan, ada sahabat kata dia bunuh diri. Nabi kata tidak, dia dapat 2 pahala. Walaupun dia bunuh senjata dia sendiri, itu kesilapan. Berperang dengan musuh, walaupun bunuh senjata kawan, masuk mati syahid juga. Dia dapat 2 pahala. Murahib mencabar lagi, meminta lawan. Minta lawan lagi.
Tiba-tiba Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah tampil untuk menentang Murahib. Sayyidina Ali tampil ke hadapan untuk melawan Murahib dan dengan berkata, bersajuk, Sayyidina Ali bersajuk, "An alladhi sammatni ummi Haidarah ufihim bisa'i kaila sandara," kata Sayyidina Ali. Ini Sayyidina Ali ni. Maknanya akulah orang yang digelar oleh ibuku nama singa. Aku sukatkan kepala musuh dengan gantang laksana menyukat buah bidara. Aku nak sukat kepala-kepalamu macam sukat buah bidara, kata Sayyidina Ali. Hebat duanya Sayyid ni. Lalu berlakulah perlawanan di antara Ali radhiyallahu anhu dan Murahib. Perlawanan yang hebat, yang dahsyat. Kiralah dia boleh lawan 1000 orang. Dan Ali dapat meletak kepala Murahib dan membunuhnya. Sayyidina Ali menang. Membunuh Murahib. Sayyidina Ali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Bukan makan kayu tokak Ali dah. Orang Melayu kata kayu tokak Ali. Ini pengaruh Syiah dengan orang Melayu. Kemudian Ali radhiyallahu anhu memerintah bala tentera supaya berada lebih dekat kepada kota musuh. Tiba-tiba muncullah pula seorang pahlawan Yahudi yang bernama Yasir, iaitu saudara kepada Murahib. Adik-adik dia. Az-Zubair radhiyallahu anhu tampil ke hadapan menentangnya. Zubair berkata, Zubair bin Awam radhiyallahu tampil ke hadapan untuk lawan. Ibunya Sofiyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, adakah dia dapat membunuh anak saya? Mak dia. Dia boleh bunuh anak saya ke tak? Mak kata, tanya Nabi. Banyak orang puan dia juga. Dalam perang duduk di Mekah lah ni. Tengok dia jauh. Rasulullah SAW bersabda, anakmu lah yang dapat membunuhnya. Rasulullah kata, tak, anakmu menang rela dapat bunuh musuh itu. Sebenarnya berlaku seperti yang disabdakan oleh Nabi, di mana Az-Zubair radhiyallahu anhu membunuh Yasir. Peperangan berlaku dengan sengitnya di keliling kota Naim. Ramai di kalangan tentera Yahudi berjaya dibunuh, menyebabkan mereka berundur ke kota As-Sa'bu. Maka pada tentera Islam menyerang kota itu. As-Sa'bu yang dipimpin oleh Al-Habab bin Al-Munzir Al-Ansari. Mereka mengepung selama 3 hari. Ketua tentera Islam ialah Al-Munzir bin Habab bin Munzir Al-Ansari yang memimpin tentera Islam. Kepung kota ni. Pasukan panahnya terdiri daripada kabilah Aslam dari keluarga Saham. Mereka kekurangan makanan sehingga menyembelih keldai. Makanan habis. Sehingga sembelih keldai. Keldai ini mengikut hukum syaraknya tak boleh makan. Tapi keadaan darurat boleh makan. Tak ada makanan. Apabila mereka menjerang kriuk untuk memasuknya dan diketahui oleh Rasulullah SAW, dia melarangnya, Nabi larang dan berdoa supaya Allah memberi pertolongan kepada mereka. Ya Tuhanku, Engkau Maha Pengetahui keadaan mereka. Mereka tiada mempunyai kekuatan dan aku tidak ada apa-apa untuk memberi kepada mereka. Oleh itu berilah pertolongan kepada mereka melawan kota yang paling banyak bekalan makanan dan persian untuk mereka. Nabi doa. Tak ada makan dengan keldai lah. Kebetulan kota itu ialah asal. Akhirnya mereka dapat menawan kota As-Sa'bu sebelah petang sebelum jatuh matahari. Kota yang kedua ditawan. Kota itu masih ada sehingga sekarang ni sebenarnya. Mereka yang ada peluang pergi melawat Khaybar akan melihat bekas-bekas kota ni masih ada lagi. Kemudian orang-orang Yahudi berundur ke kubu Az-Zubair. Sebuah kubu yang kuat dan suka menghampirinya dengan tentera berkuda dan tentera berjalan kaki. Seperti seorang Yahudi mendedahkan rahsia pertahanan kubunya. Ada orang Yahudi yang belok, yang tak sokong orang dia. Ada juga orang kafir yang tak sokong orang dia, yang benci pada kezaliman. Membocorkan rahsia, iaitu mereka mendapat bekalan melalui saluran bekalan mata air yang mereka mengambilnya di waktu malam. Ada mata air yang mereka ambil waktu malam, di mana mereka boleh bertahan walaupun kepungan selama sebulan.
Ada bukan air. Sebulan boleh bertahan. Maka Rasulullah SAW memerintah supaya diputuskan airnya. Diputuskan mata airnya. Dibenarkan kita sekat bekalan musuh. Ini strategi peperangan. Oleh kerana tidak tahan menghadapi dahaga, mereka keluar daripada kota itu menentang tentera Islam. Sehingga beberapa orang gugur syahid dan beberapa orang Yahudi dapat dibunuh. Walau bagaimanapun bala tentera Islam dapat mengalahkannya setelah mengepungnya beberapa hari. Kemudian orang-orang Yahudi bertahan di kota Ubay dan bertahan di dalamnya. Bala tentera Islam melakukan kepungan. Orang-orang Yahudi menghantar 2 orang pahlawan mereka. Satu demi satu mencabar satu lawan satu. Pahlawan yang kedua ditentang oleh Abu Dudanah radhiyallahu anhu yang memakai kain lilit merah. Dengan cepat Abu Dudanah membunuh pahlawan Yahudi yang menentangnya dan dengan cepat dia menyerangnya dan masuk ke dalam kubu musuh dengan diikuti oleh bala tentera Islam yang merempuh masuk ke dalam kubu. Dan berlakunya pertempuran sehingga musuh berundur ke kota Nizar, iaitu kota terakhir dalam daerah yang pertama di Khaybar. Perang Khaybar ini perang yang sengit. Di dalam kota Nizar yang dianggap sangat kuat ini, orang-orang Yahudi meletakkan orang-orang perempuan dan kanak-kanak, benteng manusia. Diletak perempuan dan kanak. Bersama mereka, tidak terkota dan kubu-kubu yang lain. Di sini berlakunya hukum fiqh. Bila musuh menggunakan perisai manusia, apa hukum? Tembak ke tembak. Budak-budak, kanak-kanak. Termasuklah tawanan perang. Dia ambil tawanan kita, dia letak depan. Jadi perisai. Macam mana? Kalau kita tembak, kawan kita. Tak tembak, musuh tembak kita. Ini hukum perang dalam Islam. Mengikut hukum boleh tembak, walaupun kawan kita. Kerana nak hadapi lebih bahaya. Dan kawan-kawan kita yang kena peluru kita situ masih syahid. Hukum masih syahid juga. Macam syahid perang. Berperang dengan musuh. Kalau keadaan darurat berlaku, begitu. Bala tentera Islam menyerang dan mengasak kubu ini dengan serangan hebat. Oleh kerana ia terletak di atas bukit, maka menjadi sukar untuk menawannya. Orang-orang Yahudi berkurung dalam kota ini dengan melontarkan panah dan batu tanpa keluar daripadanya. Akhirnya Rasulullah SAW memerintah supaya dipasang minjaniq. Menjaniq ialah sejenis senjata berat yang melontar batu besar ke arah kota musuh. Bidah. Iaitulah digunakan kayu pembidas, diletakkan batu besar di atas ujungnya dan dilepas, batu besar masuk dalam kota. Ini senjata zaman dulu. Macam meriam besar lah. Dengan menjaniq, kota Nizar dapat ditembusi dan tentera Islam terus masuk ke dalam kota dan bertempur dengan sengit menentang musuh. Akhirnya mereka lari bertempiaran dengan meninggalkan perempuan dan kanak-kanak menjadi tawanan. Maka daerah bahagian pertama berjaya ditawan, di mana orang-orang Yahudi terpaksa meninggalkan kubu-kubu kecil bahagian itu, bahagian ini untuk bertahan di bahagian kedua. Kubu kecil tinggal, pergi bahagian lain pula. Rasulullah SAW mengarahkan supaya serangan dilancarkan ke bahagian kedua yang diperintah oleh pemimpin Yahudi Bani Nadir, iaitu Abu Al-Haqiq, yang dibantu oleh bala tentera Yahudi yang berundur daripada bahagian yang pertama. Bahagian ini mempunyai 3 kota, iaitulah Al-Qamus, Al-Watih dan As-Sulalim. Terdapat kekhilafan di kalangan ulama sirah. Adakah bahagian ini ditawan dengan perang atau menyerah kalah tanpa tentangan? Ulama sirah Nabawiyah khilaf dalam menakarkan kisah kubu terakhir ini. Ibnu Ishaq rahimahullah, di mana riwayat yang dikenal dengan sirah Ibnu Hisham, menegaskan bahawa pertempuran berlaku di kota Al-Wasiyah. Mengikut catatan Ibnu Ishaq, sirah Ibnu Hisham, berlaku dengan perang. Tetapi Al-Waqidi menyatakan bahawa kota-kota tersebut menyerah kalah dengan perundingan
Dan ada juga ulama yang mengumpulkan kedua riwayat ini. Dia menyatakan bahawa pertempuran berlaku di peringkat awal kota Al-Qamus dan akhirnya musuh menyerah untuk berunding. Memang perang berlaku dan akhirnya berunding dan menyerah. Dan dua kota lagi menyerah dengan perundingan tanpa pertempuran. Walau bagaimanapun kepungan berlaku selama 15 hari. 15 hari berperang. Bukan pendek. Dan orang-orang Yahudi terus bersembunyi di dalam kota sehingga melihat Rasulullah SAW bersedia untuk memecahkan kota dengan serangan menjanik senjata berat. Mereka pun keluar untuk berunding setelah merasakan tidak ada harapan lagi untuk bertahan. Di mana Ibn Abil Haqib menghantar utusannya menemui Rasulullah SAW untuk berunding. Minggu depan ini kita baca bagaimana perundingan itu berlaku. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Disambung kisah peperangan Khaybar. Setelah orang-orang Yahudi menyerah kalah, berlakunya perundingan. Perundingan diadakan dengan orang-orang Yahudi bersetuju keluar dari Khaybar dengan pakaian di badan mereka sahaja. Adapun tanah, hamba-hamba, harta benda seperti emas, perak dan sebagainya dan senjata-senjata ditinggalkan. Hamba-hambanya sebahagiannya tawanan perang yang jadi hamba. Kalau kebetulan orang Islam enggak, dibebaskan. Yang tak Islam pun diurus secara Islam. Akhirnya ramai dibebaskan. Setelah dibuat perjanjian itu, Rasulullah SAW bersabda, "Aku berlepas diri daripada kamu dengan janji Allah dan Rasulnya. Sekiranya kamu menyembunyikan sesuatu," kata Nabi pada orang Yahudi. Mereka pun berjanji dengan itu juga. Berjanji. Dengan termeterainya perjanjian ini, maka Khaybar menyerah kalah dan ditawan oleh bala tentera Islam. Apabila pemimpin Yahudi Ibn Abil Haqib telah berbohong dan memungkiri janjinya terhadap Rasulullah SAW dengan menyembunyikan harta yang banyak kepunyaan pemimpin Yahudi Huyai bin Akhtab, tipu, maka Rasulullah SAW mengambil tindakan keras dengan dijatuhkan hukuman bunuh ke atas mereka. Di samping itu, mereka juga bertanggungjawab ke atas syahidnya Mahmud bin Maslamah radhiyallahu anhu dengan menggugurkan batu kisaran ke atas kepalanya apabila dia berteduh di bawah kota Naim. Ini satu khianat. Seorang sahabat duduk berlindung panas tengah hari di tepi kota Naim. Dia ambil batu kisaran, hempah atas kepala, mati. Ini bermakna mereka melanggar perjanjian. Dalam masa yang sama, mereka juga menyembunyikan harta-harta mungkir dalam perjanjian. Maka Nabi bertindak menjatuhkan hukuman bunuh terhadap mereka. Mereka dianggap sebagai penjenayah perang. Pembagian harta rampasan perang. Rasulullah SAW telah membahagikan rampasan perang dengan penuh bijaksana menurut hukum Allah, iaitu dengan membezakan di antara harta yang boleh dipindah dan yang tidak boleh dipindah. Harta yang boleh dialih dan tak boleh dialih. Harta yang boleh dipindah seperti barang perhiasan, emas dan perak dibahagikan kepada bala tentera Islam. Masa itu tentera tak ada gaji lagi. Jadi ghanimah ni menjadi habuan pada tentera yang berperang. Dibahagi. Dengan dibahagikan kepada orang yang tidak berkuda satu bahagian. Dan orang yang berkuda dua bahagian. Kuda ada bahagian juga. Orang jalan kaki satu bahagian, yang berkuda dua bahagian. Satu untuknya dan satu untuk kudanya.
Adapun harta yang tidak boleh dipindah seperti tanah, maka yang pertama diserahkan kepada tuan tanah dengan mereka memberi separuh daripada hasilnya kepada negara Islam. Iaitulah orang Yahudi yang tak terlibat dalam peperangan, petani-petani. Yang bunuh tadi tentera. Rakyat biasa masih kekal di situ menjadi rakyat. Petani-petani dibenarkan urus harta dia dengan dibahagi cukai kepada kerajaan. Kerana mereka lebih berpengalaman berkenaan mengendalikan tanah itu. Dan pihak pemerintah tidak mempunyai tenaga yang cukup untuk mengendalikannya. Kebun luas. Mungkin 1,000 hektar. Luas. Beratus ribu hektar. Kuasnya. Dan yang kedua dibahagi pada orang-orang Islam. Ada juga orang Islam. Yang tuannya dah mati, tuannya lagi dibagi. Berlaku satu peristiwa menarik. Apabila Rasulullah SAW membahagikan harta rampasan perang kepada badan tentera Islam, tiba-tiba seorang badui yang beriman, seorang badui, untuk huruf badui orang pasir yang beriman, bila Nabi nak bagi bahagian dia, dia berkata, apakah ini? Apa ni? Dia kata, nak beri emas dia, nak beri harta dia. Lalu diberitahu kepadanya, ini adalah bahagian untukmu yang diberikan Rasulullah SAW. Rasulullah suruh beri kamu. Badui itu berkata kepada Rasulullah, dikatakan Rasulullah SAW, aku mengikutmu bukan kerana mahukan harta ini. Aku ikut perang bukan harta ni, dia kata. Tetapi aku mahu supaya aku dipanah mengenai ini. Sambil dia menunjukkan ke arah halqumnya. Aku mari nak berperang sebab nak panah kena sini. Tunjuk leher dia. Aku nak mati, dia kata. Bukan nak harta ni. Rasulullah SAW menjawab, jika kamu benar terhadap Allah, nascaya Allah menunaikan janji yang benar kepadamu. Kalau ikhlas sungguh, Nabi kata, Tuhan akan tunaikan janji. Hak munak itu. Badui itu tidak mengambil harta rampasan perang yang halal kepadanya. Dengan hati yang ikhlas. Lalu ia bangun untuk menjalankan tugas jihad. Tiba-tiba anak panah musuh mengenai lehernya. Dia hukum yang ditunjukkannya kepada Rasulullah SAW. Kena anak panah. Tepat ditunjuk tadi. Macam Nabi sebut. Lalu dia diusung ke hadapan Rasulullah SAW. Diusung mayat dia depan Nabi. Dalam keadaan mati syahid, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Ya Allah Tuhanku, inilah hamba yang telah berhijrah kerana jalan-Mu. Dia telah dibunuh syahid. Aku menjadi saksi kepadanya, kata Nabi. Ini hebat. Orang yang Nabi sendiri doa Nabi diperkenankan Allah Ta'ala. Dia menolak ghanimah dan mengatakan pengorbanan dia. Dan Allah Ta'ala tunai apa yang dia niat dengan ikhlas. Ketibaan Ja'far dan rombongan Abu Musa al-Ash'ari. Ketika berlakunya peristiwa Khaybar, tiba-tiba muncul rombongan para sahabat radhiyallahu anhum yang berhijrah ke Habasyah. Bukan ke Syam, itu salah. Pergi ke Habasyah. Mereka dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Bersama mereka kabilah Asy'ariyin dari negeri Yaman. Yang dipimpin oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Mereka yang berhijrah ke Habasyah itu pulang ke Madinah dengan bantuan Najasyi, Raja Habasyah, setelah menerima kedatangan utusan Rasulullah SAW. Amr bin As radhiyallahu anhu. Ada utusan kabilah Asy'ariyin, mereka bertemu. Utusan bukan utusan Quraisy ni, bukan Rasulullah ni. Amr bin As belum Islam lagi masa itu. Ini silap salah ni. Amr bin As dan utusan Quraisy
untuk pujuk Raja Habasyah jangan terima orang Islam. Tetapi Najasyi menerima orang Islam. Adapun Khulafaul Asy'ariyin pula bertemu dengan orang Islam yang hijrah di Habasyah dan bergabung dengan mereka. Khulafaul Asy'ariyin ini ialah Nabi sebut dalam hadis mereka adalah dari Yaman. Mereka adalah kaum yang bijak, kaum yang cerdik, kaum yang pandai, datang dengan ikhlas. Rasulullah SAW sangat bergembira dengan kedatangan mereka, terutama Ja'far radhiyallahu anhu, yang sangat disayanginya, ini sepupu Nabi Ja'far ini. Di mana Rasulullah SAW memeluk dan menciumnya. Saya bersabda, demi Allah, aku tidak tahu yang mana satu aku bergembira. Sama ada kerana kemenangan di Khaybar atau kedatangan Ja'far. Nabi sangat gembira. Aku tak tahu nak gembira hak mana. Gembira kerana Ja'far datang ke menang Khaybar. Berkahwin Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu anha. Di antara yang ditawan dalam peperangan Khaybar ialah seorang perempuan bangsawan bernama Safiyah, yang menjadi isteri kepada pemimpin Yahudi Kinanah bin Abil Haqir. Suaminya dijatuhi hukuman bunuh kerana menjadi salah seorang yang mengkhianati perjanjian. Seorang sahabat bernama Dahyah bin Khalifah Al-Kalbi telah berkata, wahai Nabi Allah, berilah hamba perempuan ini kepada saya. Dahyah minta ke dia. Rasulullah SAW bersabda, pergilah ambil, kata Nabi. Suruh Dahyah ambil perempuan ni. Tiba-tiba sahabat yang lain berkata, wahai Nabi Allah, engkau berikan kepada Dahyah Safiyah binti Huyai yang menjadi salah seorang perempuan Qarizah, dan benar dia tidak layak malaikan kepadamu, kata sahabat tu. Layak Rasulullah perempuan ni. Rasulullah SAW meminta supaya perempuan itu dibawa kepadanya. Bawa perempuan itu. Rasulullah SAW memberi lain kepada Dahyah dan seterusnya menyuruh Safiyah menganut Islam. Lalu Safiyah menerimanya, masuk Islam. Safiyah terus mengucap 2 kalimat syahadah. Kerana dia sudah berminat dengan Islam daripada awal lagi. Lalu Rasulullah SAW memerdekakan Safiyah dan berkahwin dengannya dengan menjadikan merdeka itu sebagai maharnya, sebagai mahar kahwinnya. Mukmin Safiyah radhiyallahu anha sebenarnya dari keturunan bangsawan Yahudi, keturunan Nabi Harun alaihissalam. Dan Nabi Harun, Safiyah ni, dan telah mempunyai hati terhadap Islam sebelum kedatangan Rasulullah SAW, dan berminat dengan Islam kerana mendengar berita kenabiannya dari perbualan pemimpin Yahudi yang sengaja menyembunyikannya yang hak. Dia baru sahaja berkahwin dengan bekas suaminya pemimpin Yahudi yang dibunuh itu. Dia telah menyatakan minatnya kepada Islam di hadapan suaminya. Tiba-tiba dia telah ditampar oleh suaminya. Suami tampar dia. Rasulullah SAW melihat kesan tamparan itu masih leban di pipinya. Masih ada bekas kena tampar. Dan bertanya kepadanya, pasal apa? Dia menceritakan, sebenarnya saya telah menceritakan suatu mimpi kepada bekas suami saya. Jadi saya bermimpi seolah-olah bulan hilang dari tempatnya, lalu datang ke bilik saya. Lalu saya menceritakan kepada bekas suami saya itu. Dia pun terus menampar muka saya dan berkata, awak mahukan Raja Madinah itu. Dia kata apa? Jadi ada kisah dia. Jadi Safiyah jadi isteri Nabi SAW radhiyallahu anhu. Kerana isteri Nabi disebut ibu orang yang beriman. Mengikut hukum syarak diharamkan orang berkahwin dengan isteri Nabi selepas wafatnya, sebagaimana diharam berkahwin dengan ibu sendiri. Kerana ada nas Quran. Wa azwajuhu ummahatukum. Isteri Nabi adalah ibu berkamu. Ayat Quran mengatakan demikian. Rasulullah SAW diracun. Di Khaybar ini Nabi telah diracun.
Seorang perempuan Yahudi bernama Zainab bintul Haris, di mana suaminya telah dibunuh dalam peperangan itu, telah menyimpan dendam terhadap orang-orang Islam, terutamanya Rasulullah SAW. Lalu dia berpura-pura menunjukkan kasih dan hormat pada Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Dia mahu menghidangkan daging-daging biri-biri, daging kibas, panggang, kepada Rasulullah SAW. Dia bertanyakan pada sahabat, daging manakah yang paling disukai oleh Rasulullah SAW? Tanya sahabat, Nabi suka daging apa? Lalu diberitahu daging paha. Lalu dia meletakkan racun sebanyak-banyaknya pada daging yang dipanggang itu. Kemudian dihidangkan kepada Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah SAW menyuapnya, tiba-tiba dia terhenti dan bersabda, tulang ini memberitahuku bahawa dia telah diracunkan, kata Nabi. Nabi gigit dah. Nabi kata, tulang beritahu pada aku ada racun. Kemudian perempuan itu dipanggil perempuan tukang masuk. Dan disoal mengapa dia melakukan kerja jahat itu. Mengapa buat begitu? Dia menjawab, kalau awak seorang raja, nescaya aku rehat daripada pemerintahanmu. Dan kalau awak seorang nabi, nescaya awak diberitahu adanya racun dan awak maafkan, kata dia. Kalau kamu seorang raja, aku racun, mati padam, kami rehat. Kalau kamu seorang nabi, diberitahu dan kamu maafkan aku, kata. Nabi dia maafkan orang. Tiba-tiba Bishir bin Burak bin Ma'rur telah memakannya, lalu dia mati. Seorang sahabat dah makan dah. Mati sahabat itu. Para ulama berkhilaf, adakah perempuan itu dimaafkan atau tidak. Adapun kemudiannya dia dijatuhkan hukuman bunuh kerana membunuh dan dijatuhkan hukuman qisas, telah menjadi ijma' para ulama. Ada ulama mengatakan Nabi maafkan dia. Ada ulama kata Nabi tak maaf. Yang lebih kuatnya Nabi memaafkan dia. Dan dia akan membunuh sebab dia bunuh orang. Kerana ada sahabat yang mati kena hukum qisas. Kesan beracun ini menimpa Rasulullah SAW beberapa lama, sehingga membawa kepada kewafatan baginda. Kesan Nabi wafat dengan sebab kesan beracun ini. Sebab itu Nabi mati sebagai seorang syahid, bukan sebagai seorang Nabi sahaja. Kerana mati kesan beracun. Syahid Khaybar menurut qaul yang paling sahih, jumlah para syuhada dan pemenang Khaybar ialah 16 orang. 16 orang saja sahabat yang mati syahid. 4 orang dari kalangan Quraisy, seorang dari Ashja', seorang dari Khaybar, dan bakinya dari kalangan Ansar. Ini syuhada para Khaybar. Barangkali kubur-kubur mereka ini masih ada di Khaybar sehingga sekarang. Adapun dibunuh di kalangan Yahudi selama 93 orang. Dijatuhkan hukum mati 93 orang. Wallahu a'lam. Kita sambung jilid yang ketiga, insya-Allah.